Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okay, Imam Ahmad bin Hanbal, dia lahir pada 164 Hijrah di Baghdad, dan lahir dengan keadaan yatim. Sebenarnya kalau ikutkan pada kisah hidup dia, dan bahkan Imam Bukhari sendiri, bahkan Imam Syafi'i sendiri, bahkan Imam Malik bin Anas sendiri, bahkan Ibn Taymiyah rahimahullah, kan, kalau kita tengok sebenarnya para imam-imam ni tadi kan, kita perhatikan mereka ni adalah hasil didikan ibu tanpa bapa. Diorang adalah anak yatim. Kita baca kisah hidup diorang, semua ni membesar tanpa bapa. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat, Wallahu alam, kan mungkin yang dia ada bapa ni bukan tak elok. Sebab dia sendiri kan anak dia, Imam bin Hanbal, anak dia Abdullah, dan memang kita kata terkenal juga sebagai ulama selepas tu. Tapi ialah kedudukan apa diri dia sendiri, para ulama tadi, Imam Syafi'i contohnya, okey, Imam Malik, diorang semua ni adalah ulama-ulama yang dibina ataupun diproduce oleh ibu, bukan tanpa bapa. Mak yang jaga, bapa tak ada. Memang diorang dijadikan ulama tu. Sebab tu kata wanita ni kilang ulama. Kalau betul kita kata dijaga oleh seorang wanita, anak-anak tu menjadi ulama. Boleh menjadi seorang yang membuat perubahan kepada masyarakat dan sebagainya lah. Kerana itu asas yang kita kena faham. So, Imam Ahmad bin Hanbal, dia lahir di Baghdad, membesar di Baghdad, dan dia mula mempelajari ataupun mula terlibat dengan ilmu bermula pada umur 15 tahun. Start 15 tahun tu dia start dah belajar dengan ulama-ulama hadis di Baghdad sendiri. Kemudian pada umur dia 22 tahun dia start merantau sampai ke Hijaz, pergi Kufah, dan umur dia 34 tahun, dia actually dah 22, kemudian 27 ataupun 32, dia start pergi ke Yaman, duduk di Sana'a, belajar dengan ulama di Sana'a, pergi ke Hijaz, pergi ke kawasan di belakang daripada sungai. Sebut ni bila kawasan belah atas, macam negara yang ada tan belakang tu, dia pergi ke sana. Dia pergi, dia rehlah dia, perjalanan dia menuntut ilmu hadis ni sangat luas. Bukan tempoh yang sekejap dan bertahun-tahun. Dan dari segi geniusnya, memang kita kata benda ni adalah satu benda Allah Ta'ala anugerahkan semua para ulama yang Allah Ta'ala jadikan penjaga bagi agama ni, macam Imam Ahmad bin Hanbal, sama macam Imam Syafi'i, macam Imam Malik, Ibn Taymiyah rahimahullah. Mereka ni semua ni adalah ulama yang genius. Genius tu sebab memang kita kata hafalan mereka sangat orang kata luar biasa. Saya ingat macam Dr. Kamilin, Dr. Ahmad Kamil bin Jamilin, dia ada karang satu buku, dia kata ulama hadis makhluk asing. dia dulu tu tajuk buku tu, makhluk asing. Sebab makhluk asing tu pasal dia orang punya hafalan tu tak boleh kita nak compare dengan orang zaman kita. Dan benda ni alhamdulillah, macam di Saudi Arabia sampai sekarang masih wujud manusia macam ni. Ada seorang budak nama Jihad. Kalau ada satu video yang budak tu macam autism sikit. Dia punya hafalan tentang hadis tu, dia bukan setakat per 10 volume, more than 30 out of 50 volumes of books inside kepala dia. Macam kita kata Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, Tabrani, semua dalam kepala dia. So benda ni memang didikan yang dahsyat lah. Memang kita kata benda ni kalau dia kata berdasar kepada latihan, memang boleh. Tapi kalau kata kita tak latih, kita tengok anak kita tengok Didi and Friend, itulah jadi cerita. Apa lagu kan? tu? Lagu-lagu lah. Itu masalah. Jadi macam Imam bin Hanbal, dia start rehla mencari hadis dan sebagainya, sampailah umur dia dalam awal 30-an. Dekat situ dia mula start memberikan fatwa dan sebagainya, diberikan kedudukan untuk berfatwa, mengajarkan di Baghdad. Dan kemudian adalah berlaku dia masuk penjara sebagainya. Kemudian dia mati tahun 241 Hijrah. Tapi yang kita nak fahamkan, dia kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal ni macam Imam Syafi'i kata. Dia kata aku tinggalkan Baghdad. Dan dia kata aku tinggalkan Baghdad dan tak ada orang di Baghdad lebih warak, lebih takwa, lebih faqih, lebih warak
lebih takwa, lebih faqih. Aku tinggalkan Baghdad, tak ada siapa lebih dalam 3 perkara tadi berbanding Ahmad bin Hanbal. Ini pujian Imam Syafi'i sendiri. Pasal Imam Syafi'i tinggalkan di akhir tahun 190 lebih, dia tinggalkan Baghdad, dia pergi ke Mesir. And time ni Baghdad is still the jewel of Ya, Islam. memang betul. Masih lagi. Kan? Masih lagi. Masih lagi. Pasal kita kata ketika zaman berkenaan, actually ujian dan dugaan yang kena pada Imam Ahmad pun bin Hanbal pun berkait dengan masalah kenapa apabila Baghdad ni menjadi tempat peradaban dan ilmu untuk masyarakat. Punca dari situ pun sebenarnya ada kaitan dengan dugaan yang dia kena lah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dari segi realiti dia imam ahli sunnah. Dia adalah salah seorang, macam Imam Syafi'i kata, tak ada lebih warak. Aku tinggalkan Baghdad, tak ada lebih warak, tak ada lebih lebih takwa, tak ada lebih faqih berbanding Ahmad bin Hanbal. Tapi Ustaz, betul tak di sini dinyatakan dalam biografi beliau, Imam Ahmad ialah seorang manusia yang paling hafal hadis Rasulullah SAW beserta sanadnya sebanyak 1 juta. Dia actually kalau ikutkan pada yang itu yang sahih. Yang tak sahih 2 juta. Dia sebenarnya dia, dia alf. The word is alf. Seribu sejuta lah. Kalau alf 2 juta. 2000 1000. Okey, jadi memang dia kata dia hafal. Memang kita kata kalau ikutkan pada masalah periwayatan, kalau kita gabungkan balik, orang bahas kan macam mana boleh juta. Sedangkan kita kumpulkan dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Majah, Daud, kan dalam Musnad Ahmad sini pun sebenarnya dalam puluhan ribu je. Tapi macam mana buat juta tadi? Juta tu datang bila satu hadis ada 3-4 sanad daripada orang berbeza. Kan? Laluan yang berbeza atau lafaz yang hampir sama. Jadi dia dalam perbandingan berkenaan dengan hadis tadi, dia boleh bandingkan hadis ni daripada berapa orang sebagainya. Itu perbezaan yang kita kata yang berlaku. Kalau ikutkan kepada masalah hadis tadi, macam lebih daripada puluhan ribu tu tak. Kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis yang ada, memang tak lari daripada puluhan ribu je, tak sampai pun juta. Tapi bila kita kata sanad dia ataupun perbezaan lafaz dia yang dipilih untuk masuk dalam buku dia apa ditinggalkan dari buku dia, memanglah dia akan jadi macam itulah. Sampai kita kata dalam lafaz Bukhari pun macam tu juga. Dengan lafaz yang berulang dengan sekian, dia akan jadi banyak. Tapi bila kita cek balik dalam lingkungan berapa ribu je. Okey, jadi benda tersebut kalau ikutkan kepada maksud hafalan, yes. Dia hafal. Memang betul. Berdasar pada jumlah sanad. Satu hadis mungkin 5-6 sanad ataupun satu hadis ada banyak lafaz. Dan berbeza, mana dikira setiap tu sebagai satu hadis yang berlainan, yes. Memang akan jadilah jumlah tadi banyak. Dan benda tersebut, sebutan tadi adalah kerana hafalan dia. Memang Imam Ahmad bin Hanbal ni, kalau ikut bandingan dengan Ishaq bin Rahawayh sebagainya, para ulama memang anggap dia lebih hafal banding orang lain. Bahkan dibandingkan dengan Sufyan Al-Thawri pun, diorang bandingkan, diorang kata dia lagi banyak. Itu sebenarnya perbandingan oleh para ulama yang sezaman dengan dia, bahkan yang pernah jumpa orang sebelum dia. Pernah jumpa Abdullah bin Barak, pernah jumpa Sufyan Al-Thawri. Sebab Sufyan Al-Thawri dia mati 110 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 164. Jadi ada orang yang pernah jumpa Sufyan Al-Thawri, tengok Imam Ahmad bin Hanbal pun dikata dah Imam Ahmad bin Hanbal ni lebih kuat hafalan banding orang yang sebelumnya. To that extent, itu kita kata dari segi hafalan lah. Tapi kalau kita kata apa yang Imam Syafi'i cakap tentang dia berkenaan dengan tajuk warak, takwa dan fiqh tu, kefahaman tadi, kita pun tak ada kita panggil satu pujian yang better than that. Kalau tidak, Imam Syafi'i juga ada kata, apabila aku melihat orang di kalangan ahli hadis, maka seperti aku melihat sahabat daripada Nabi SAW. Itu Imam Syafi'i sendiri punya pujian kepada ahli hadis. Yang kita tahu pada antara yang dijumpa adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Ustaz, setahu kita Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i juga. Yang tu common knowledge, kebanyakan kita tahulah. Okay. Tapi Imam Ahmad dah hafal banyak hadis. Apa lagi yang dia boleh pelajari daripada Imam Syafi'i? Pada Imam Syafi'i rahimahullah, apa benda bila Imam Syafi'i dikatakan mujaddid? Dia dalam masalah perbahasan berkenaan dengan bila hadis itu bertembung. Bila nak digabungkan pengertian hadis A dengan B. Kalau kita nak faham hadis ni, yang kata macam ni, kata macam ni. Pasal zaman dahulu memang timbulnya ahli hadis kadang-kadang separuh tu diambil dengan guru ni,
Ini je. Dia tak kisah guru lain. So, jadi kalau kata hadis yang dia hafal ini je. Dia tak berbincang pun macam nak gabungkan di antara apa yang dia baca dengan apa yang kawan tu hafal. Jadi benda tersebut sebenarnya Imam Syafi'i dia adalah ini kita kata bila ada orang kata Imam Syafi'i tak reti nak faham dalil sampai perlu kepada ahli falsafah untuk terangkan agama ni, gila lah. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah dia lah yang pertama meletakkan kaedah dalam penggabungan di antara nas. Sebab Imam Syafi'i bila orang jumpa dia akan kata qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Sebab dia macam menggabungkan dia dua sekolah bila kita pergi ke Hijaz, tempat mana Mekah, Madinah, kawasan tersebut adalah kawasan di mana ramai para sahabat. Jadi hadis-hadis banyak. Bila pergi ke Iraq, hadis kurang. So banyak bila kurang hadis tadi, diorang terpaksa fikir dengan pendapat mereka sendiri macam mana nak faham kalau jadi macam ni. Yang tak ada dalam hadis ni. Ataupun jadi ni tak ada di sini. Macam nak faham situasi yang berbeza. So jadi Imam Syafi'i digabungkan dua sekolah tadi. Yang kita sekolah mazhab ahli hadis dengan mazhab ahli ra'i digabungkan. Jadi diorang bila Imam Syafi'i, jadi ini yang benda yang Imam Ahmad bin Hanbal sendiri puji tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam penggabungan di antara pemahaman. Adapun Imam Syafi'i sendiri dia cakap pada Imam Ahmad dan siapa yang terlibat dengan hadis, tunjukkan kepada aku hadis-hadis yang sahih. Mana dia cakap minta tunjuk aku hadis yang sahih. Supaya aku boleh pergi kepadanya. Maksudnya Imam Syafi'i dia respect, dia ada parti punya atau dia ada part yang macam Ahmad punya kedudukan sebagai ulama yang mengetahui hadis sahih atau tidak. Walaupun Imam Syafi'i sendiri dengan kedudukan dia sebagai ulama, tapi dia punya speciality dia adalah penggabungan di antara nas tadi. Pemahaman tersebut. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pula, dia punya itu adalah hafalan dia. Jadi dia itu yang dia bila kata belajarnya Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i adalah bab pemahaman tersebut. Bila Ustaz sebut ra'i tadi, apa maksud ra'i? Ra'i tu dia ada pendapat, pasal opinion. Macam bila kita kata bila orang-orang di Iraq dulu dalil tak cukup, diorang terpaksa pakai logik ataupun cuba fikir macam mana kalau jadi macam ni. Kalau jadi macam ni macam mana? Kalau jadi macam mana? Itu diorang akan guna. Kalau anda kata kita panggil diorang tak jumpa dalil tadi tak cukup untuk mereka. Is that considered ijma'? No, it's not ijma'. It's not ijma'. Not ijma'. Yeah. Okay, ra'i ni maksud dia opinion. Kalau opinion tadi macam kes para sahabat Nabi punya pendapat bergabung, itu ijma'. Adapun yang ini bukan ijma'. It's about how to understand the dalil if ada consequences berlaku. So diorang akan cuba fikir dengan logik mereka atau perbahasan mereka lebih bergantung dengan pendapat than the dalil. Why? Bukan kerana mereka tak suka dalil, tapi mereka tak ada dalil. Jadi hadis tak sampai pada mereka. Sebab para sahabat Nabi tak ramai di Iraq. Berbeza dengan di Syam atau di Mekah, Madinah, dia orang ramai. So whenever para sahabat ramai di situ, so opinion mereka ni akan jadi tu dia kata ahli hadis. Cuma kita kena faham dalam bab penggabungan dalil tadi kan, bila kita lihat Nabi sendiri SAW sendiri bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata nadarallahu mur'an, SWT bahagikan seorang yang sami'a minna syai'a, dengar dari kami satu perkara, fawa'aha, dia simpan, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'a, dia sampaikan balik sebiji macam dia dengar. Kenapa Nabi puji orang macam ni? Nabi doakan untuk dia syurga. Kerana Nabi kata farubba sami'in hamil fiqhin laisa bifaqih. Kerana banyak orang yang membawa kefahaman dia tak faham. Dia bukan faqih. Wa rubba hamil fiqhin, dan barangkali banyak orang yang bawa kefahaman tadi ila man huwa afqah minhu, kepada orang lebih faham banding diri dia. You understand this, tapi bila bawa pada orang second one, you understand better than him. So jadi sebab tu diorang punya words hadis tadi, diorang carefully, kalau boleh jangan lari daripada original text. Sebab nak pastikan bahawa benda ni sebiji macam datang dari Nabi SAW. Alaihi salatu wassalam. Itu beza lah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya jasa kita kata dalam masalah tadi sebagai pelopor dalam masalah penghafalan hadis. Sebab siapa-siapa datang lepas dia macam Imam Bukhari, anak murid Imam Ahmad. Betul. Kalau kita sebut Imam Tirmidzi, anak murid Imam Bukhari. Imam Muslim, anak murid Bukhari. Jadi kalau ni kata siapa nak kenal Bukhari, tengok guru dia. Imam Ahmad bin Hanbal. So basically kalau kita tengok kat situ, dia seorang yang kita panggil kedudukan sedemikian.
memang mempunyai kedudukan yang paling utama dalam masalah pelopor dalam perhimpunan hadis. Jadi Ustaz, dalam penjelajahan Imam Ahmad untuk menimba ilmu ni kan, berapa lama sehingga dia kembali ke Baghdad pula? Kalau ikutkan daripada umur dia ciri kita kata dia keluar 22 tahun. 22 tahun dia keluar menuntut ilmu hadis ni, pergi pusing Hijaz, pusing banyak kawasan. Actually sampai 196 dia lahir dia tahun 196 baru dia berhenti reside dekat Baghdad. 196. 196. Pasal dia kalau dia kata dia keluar tu daripada tahun 32 tahun macam tu lah. Ya betul. 32. Dia memang actually dia circling around. Umur 32 tahun tu dia sahih 164. Baik 164 32 tolak 15 lagi. Okey, tolak 15, tolak 12 lagi lah. tolak 22. Tak tolak 22. 34 tolak 22. 34 tolak 12 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Dia circling around, duduk kat Yaman for certain period, duduk kat sekian certain period, pergi dekat Tihamah certain period. So actually dia bukan duduk diam-diam dekat Baghdad je. Dia sentiasa bergerak. Tapi dalam 12 tahun ya Ustaz, the amount of information. Okey, itu beza dia adalah memang para ulama ni genius. Okey, itu satu benda kita Allah nak jadikan dia genius. Yeah. Kita sebenarnya bila sama sekarang ni, kadang-kadang bila kita hadapi masalah dalam urusan jabatan agama Islam dan sebagainya, benda ni saya pernah sebut berkali-kali, bila berlaku pada kita urusan susah, maka jangan salahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Sebab bila anak kita pandai, kita hantar jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. Yang kita budak-budak bijak ni hantar sana. Tapi masalahnya yang menjaga agama kita dapat pada orang, kebetulan zaman saya lah, zaman saya besar dulu, sekolah agama yang tempat buang orang-orang yang tak pandai. Saya bukanlah orang tersebut. sebab saya dapat SRP saya 12 aggregate. Saya tak pandai, tak bodoh lah. Okay. Zaman tu 12 aggregate, 12 aggregate boleh masuk MRSM. Zaman saya belajar dulu. Jadi kalau dia kata ikutkan, mana tak teruk lah. Dengan main ayam dan sebagainya kan. Macam-macam benda saya buat. Okay. Kira cerita dia, kalau dia kata, zaman tu saya ingat memang orang akan hantar anak belajar agama bila tak lulus akademik. Tak lulus matematik, tak lulus sekian baru masuk agama. Sedangkan problem dia dalam belajar agama tadi perlu kepada orang yang bijak. Sebab belajar bahasa Arab sendiri pun nak kena banyak dia punya peraturan dan sebagainya yang kalau awak tak faham, macam mana awak nak baca kitab tadi? Actually all the reference in Arabic, you don't understand Arabs, and secondly you actually nak discuss. Berapa ramai kita tengok zaman sekarang ni kan, orang-orang terlibat dengan ni baca kitab Arab tak boleh. Tapi dia nak jaga agama. Kitab Arab tak boleh baca. So dia duduk tang mana dia duduk. Bagi saya pelik lah, kepelikan kat situ. Tapi benda ni lah kita kata para ulama yang tak nak jadikan menjaga agama ni memang genius. Imam Syafi'i baca sebenda sekali terus ingat. So bila Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dengan hafalan dia yang kuat, dia datang di test orang ketika dia sampai ke Iraq. Sampai ke orang test dia dengan setiap 10 orang bangun, 10 orang tu bawa, setiap seorang bawa 10 hadis dengan sanad. Actually dia terbalik-kan. Macam hadis saya yang pertama, sanad yang hadis pertama ni adalah untuk hadis kedua dia. Hadis kedua dia tu sanad orang ke sana. Dia pusing-pusing kan 10%, 100 hadis. Imam Bukhari betulkan balik semua sekali. Diorang mungkin boleh diorang macam nak trick lah kod Imam Bukhari. Terlupa. Dia bayangkan. So dia actually dia punya hafalan sangat kuat. So basically para ulama yang kita panggil penjaga agama yang tak nak wujudkan mereka ni jaga agama. Memang mereka ni adalah sebenarnya genius. Sebab tu tak pelik macam Imam Ahmad bin Hanbal dan semua imam-imam yang sezaman dengan beliau atau sebelum beliau. Actually memang diorang ni adalah orang yang Allah Taala pilih untuk menjaga agama. Sebab tu mereka mempunyai keupayaan yang sangat tinggi dalam menjaga agama sebab mereka memang bijak. Adapun zaman kita sekarang ni, minta maaf cakap lah kan, pasal realiti dia agak beza. Sebab kita punya requirement masalah untuk memegang jawatan tadi kadang tak perlu kepada requirement tadi. Kan? Tak hafal Quran pun tak apa. Tak hafal hadis pun tak apa. Kadang tak tahu bahasa Arab pun tak apa. Itu pelik jugalah, bagi saya pelik. Tapi benda ni kita kata
memang Allah Ta'ala jadikan. Memang mereka ini dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjaga agama. Sebab tu kita lihat di sekeliling beliau, semua sekeliling beliau adalah orang-orang yang beliau sendiri dan siapa sekeliling beliau, dia kan ulama-ulama hadis, semua mereka adalah penjaga bagi agama. Dan Ustaz, saya nak tanya kan, apabila lepas mendapat semua ilmu ni, lepas pergi merantau dan balik ke Baghdad kan, apakah posisi yang diambil oleh Imam Ahmad dan juga bagaimana cara kehidupan dia, even though sebagai satu orang tahu dia seorang yang imam yang muktabar yang bijak lah, and bagaimanakah cara hidup beliau? Tak, actually dia Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita ikutkan kepada apa? Macam Imam Syafi'i kata warak. Waraknya beliau ni sampaikan diberikan duit berdinar-dinar, berpuluhan dinar. Pada zaman kenaan 1 dinar 4.25 gram emas. Bayangkan berdinar-dinar diberikan, di reject. Dalam keadaan dia tak ada. Dia bukan kalau kita orang bagi alhamdulillah kan. Ada rezeki. Alhamdulillah rezeki lah. Dia tak. Dia bukan seorang. Bahkan pernah sekali guru dia Abdul Razak bin Hammam kan di Sana'a. Kan dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal ni ditarik, Imam kena kata putus bekalan belanja. Dia bagi duit, kata ni aku bagi engkau. Imam Ahmad kata kalau aku boleh terima dari engkau, dari orang lain, aku terima dari engkau. Tapi aku tak terima. Dia tolak. Dia reject. Diberikan duit kepada dia reject. Kenapa Ustaz? Kenapa? Ini masalah. Wallahu alam. Kadang-kadang mungkin yelah benda ni mungkin dia kadang-kadang zaman kita lah terhutang budi tergadai bodi. Tak nak hutang budi. Jadi dia mungkin Allah kat situ. Teguhnya pendirian. Ya, sangat ni. Macam kadang pernah sekali guru dia dia solat bersama dengan Abdul Razak bin Hammam, lalu tiba-tiba dia baca sasul. Lepas tu bila tanya kenapa punya 3 hari dia tak makan. Ish. Kita ngadu lah kan, betul lapar kan. Tapi ni warak dia. Sifat dia yang ada pada diri dia, dia tidak bergantung. Walaupun macam dia sendiri kan, kalau kita ikut dan kisah hidup dia ada kedai di Baghdad tu. Memang ada keluarga dia punya kedai. Dia sewakan kepada orang dan sebagainya. Dia makan duit dengan duit tersebut lah. Adakah dia dari keluarga yang berada, Ustaz? Nak kata berada tak berada sangat. Biasalah. Biasa. Tapi kita nak fahamkan dia bukanlah seorang yang kita panggil suka bergantung dengan wang ihsan orang lain. Itu perangai atau sikap dia. Yang kita kata zaman sekarang ni sangat payah kita nak jumpa orang yang menolak akan pemberian. Betul. Kerana apa? Kerana tak apalah, tak ada. Kita alhamdulillah, terima kasih kan. Itu beza. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal macam masalah fatwa. Dia actually waktu Imam Ahmad bin Hanbal berada di Baghdad. Okey, kita kena faham bahawa zaman tu ketika tu anak murid kepada Abu Hanifah. Nama dia Qadi Abu Yusuf. Di Baghdad tu sendiri ataupun di Iraq. Memang wujudnya di Iraq secara umumnya memang wujud anak-anak murid kepada Abu Hanifah rahimahullah. Yang terkenal lah contoh macam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani, Zufur. Ini terkenal lah anak murid dia. So Imam Ahmad bin Hanbal dia membesar dalam keadaan ketika mana hampir-hampir Qadi Abu Yusuf tu menjelang umur kematian dia lah. Tak lama lepas dia Imam Ahmad bin Hanbal mula terlibat dengan ilmu, Qadi Abu Yusuf meninggal. So zaman tu memang kita panggil di Iraq tu memang budaya ilmu tu sendiri adalah besar. And time tu under which caliphate ya Ustaz? Ketika tu memang Khalifah Abbasiyah lah. Se-Abbasiyah. Abbasid.